Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد. Ibu-ibu muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini dapat kita sama-sama duduk dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan rahmat dan kasih sayang kepada kita dan mendorong kita terus untuk istiqamah melakukan kebaikan sehinggalah ke akhir hayat. Jadi pertama sekali kita lihat ataupun kita perhatikan apa yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat tadi, surah At-Taubah ayat 36. Allah SWT menyebut, dia kata bahawa sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dihormati. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama sekali alhamdulillah kita jumpa pagi ini, dan pagi ini saya diminta untuk membicarakan berkenaan dengan bulan Rejab khususnya. Kebetulan kita hari ini dah masuk 4 Rejab. Jadi saya pun tak sempat nak prepare, kebetulan pula ada urusan-urusan. Ini pun kelang kabut sikit ni kan. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini tidaklah seperti apa yang dimaksudkan oleh ibu-ibu muslimat sekalian. Jadi kalau tak memenuhi itu, minta maaf lah, sebab kita pun dalam keadaan kelang kabut. Dan mungkin apa yang ibu muslimat harapkan tu berbeza dengan apa yang saya nak bagi tu. Jadi tak apalah, kita jadikan ini satu medan ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kebaikan kepada kita secara berterusan. Yang pertama sekali kita tengok ayat tadi, surah At-Taubah. Jadi kalau dapat nanti boleh rujuk ayat 36. Allah SWT menyebut ketika Allah SWT ataupun ketetapan Allah Ta'ala mencipta, ketika mencipta langit dan bumi ini, Allah tetapkan bahawa ada 12 bulan. Bulan tu ada 12. Dan inilah yang diguna pakai pada hari ini. Dalam kalender, baik kalender hijrah ada 12, kalender masihi ada 12 bulan. Kalender Cina tak tahu, saya rasa kalender Cina ada 13 kot, saya pun tak pasti bulan dia kan. 12 juga saya pun tak pasti kalender Cina lah. Cuma kalau kita tengok bagaimana boleh berlaku keseragaman ni kan, pelik juga. Seragam dari sudut hari dan dari sudut tadi bulan tadi seragam kan. Macam mana kita boleh sama pula kan? Kenapa yang lain kita berbeza, yang ini sama? Dia orang agama lain kan, dia orang ni yang agama wada'i, agama samawi, tapi kenapa dalam bab bulan boleh sama, bab hari pun sama kan? Hari pun sama, cuma beza sebab peredaran matahari itulah siang malam kan. Itu kita tengok sebenarnya ada titik pertemuan sebenarnya antara manusia ni. Baik dia duduk di mana-mana pun, memang Allah ciptakan. Sebenarnya khalik atau pencipta tu ialah Allah Ta'ala, baik kamu orang Islam ataupun tidak. Kita ada titik pertemuan sebenarnya, cuma tak dikembangkan supaya dilihat yang kita ni sebenarnya sama je kan. Kamu orang apa pun sama kan. Dan memang itulah yang Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah sebut, wahai manusia, kami cipta kamu ni bersuku-suku, berpuak-puak daripada lelaki dan perempuan, supaya kamu saling mengenal antara satu sama lain. Dan yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sebenarnya tak ada apa lebih pun kita, baik dengan orang barat, baik dengan apa pun, tak ada lebih. Mungkin kita kalau pernah pergi ke negara-negara barat, kita rasa macam dia orang ni hebat sangat. Dan orang barat pun dia rasa perasan macam dia hebat lah. Dia perasan macam dia hebat kan.
Sedangkan Islam tak meletakkan kehebatan itu pada warna kulit kamu, pada tutur bahasa kamu. Bahkan orang Arab sendiri pun teruk. Kan, orang Arab bukannya hebat sangat pun. Tak ada. Kehebatan itu ialah kita bila kita bertakwa. Kehebatan itu ialah seperti yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata bila kamu, kita ni ada satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maknanya kalau kita bersama Islam, kita akan mulia. Kalau tinggalkan Islam, hilanglah kemuliaan kita. Jadilah orang Melayu dulu kan. Tak ada apa pun, tak ada kualiti pun. Kualiti kita Allah angkat ialah bila kita ada Islam. Baik itu hari ni tengok orang Islam hebat. Sebab ada Islam tu. Kalau cuba kita katakan orang Melayu ni buang Islam, yang Melayu je, mungkin kita tak ada beza dengan orang asli di sebelah Australia tu. Pok Mori ke apa ke kan. Hakka ke. Macam itulah. Tahu Hakka tu yang selalu main merah kebi tu. Kan dia ada tarian Hakka tu yang cori-cori muka tu kan. Dia selalu pandai merah kebi tu. Mungkin kita pun macam itu juga. Kalau tidak ada Islam. Tapi Allah muliakan kita dengan Islam. Baik itu nampak kita hebat. Baik. Jadi kalau kita tengok di situ, Allah tetapkan 12 bulan. Dan sebelum daripada Allah SWT utuskan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memang dah ada dah bulan-bulan ni. Dah ada bulan yang namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Rejab bulan 7 kan. Lepas Rejab apa? Sya'ban, lepas tu Ramadan. Ramadan bulan ke-9. Lepas Ramadan Syawal 10 dah. Lepas tu Zulkaidah, Zulhijjah. Menung fikir kita apa. Memang sebenarnya kalau jarang guna, bukan saya nak merendahkan ibu-ibu, tak ada. Sebab kita jarang guna sebenarnya. Kadang-kadang kita pun kena nyanyi dulu. Nyanyi baru ingat kan. Tu dia. Tak nyanyi tak ingat. Kita tak guna. Sebenarnya kalau kita guna, memang cukup praktikal sebenarnya bulan-bulan Islam ni. Lebih-lebih lagi kalau perempuan, kerana kalau cuba ibu tengok, tapi yang ada period kan, kalau dia tengok berdasarkan tarikh itu hampir tepat tau. Kalau dia katakan macam hari ni, katakan 4 Rejab. Okey, dia mula datang darah hari ni kan. InsyaAllah bulan depan dia akan datang pada tarikh yang hampir sama. Faham? 4 dia datang 4 juga. Sebab kiraan Qamariyah dengan kiraan Masihi dia berbeza tau. Kalau ikut Qamariyah, bilangan hari kita ialah 355 hari. 355 Masihi, Hijrah. Kalau Masihi 365. Beza sebelah hari. Memang ada beza. Dan kalau kiraan kita ni, itu sebab namanya Qamariyah, kita ikut bulan. Lepas itu bila bulan penuh, air pasang, dia kalau tarikh yang ada, tarikh Masihi, lebih tepat kita pakai tarikh Hijrah. Macam hari ni 4 kan. Dia tengok kalau 15 hari bulan, dalam 11 hari lagi, 15 hari bulan Rejab, dia tengok bulan betul-betul atas tu. Tapi kalau kita pakai 15, sekarang bulan apa ya? Bulan 2 Februari, masuk bulan 2 lah. Bulan 2. 15 Februari, bulan tak duduk atas. Dia tak ikut tu. Dia ikut Masihi ni, ikut matahari ke apa? Wallahualam. Kan, dia ikut bulan lagi praktikal. Dan kalau orang kerja kan, kalau bayar gaji nak ikut Qamariyah ke nak ikut Hijriah? Nak ikut Masihi? Mana lebih untung tanya? Hijriah lagi untung. Sebab bilangan hari dia kurang. Bilangan hari dia sebulan sama ada 29 atau 30. Kurang sehari 2 hari kan. Kerja dah gaji dah. Kan? Kerja dah gaji. Tu dia. Jadi lepas ni kena cerdik sikit. Kalau misalnya suami biasa bagi gaji kat kita, bukan gaji lah, dia bagi nafkah, bagi apa, ikut Qamariyah lah, jangan ikut Masihi kita kan. Tu cerdik sikit lah. Sebab dalam setahun kita akan dapat save 11 hari. 11 hari kita save. Setahun 11 hari. Kalau 2 tahun 22 hari. 3 tahun, kita tahun maknanya kita dapat save sebulan. Kurang lebih lah 33 hari kita kata sebulan. Maknanya 3 tahun kita dapat, kata kalau gaji lah, contoh kalau gaji kita akan dapat lebih sebulan berbanding 3 tahun mengikut Masihi. Untung kan. Tu dia. Tak apalah, itu sekadar selingannya lah kan. Jadi Allah Ta'ala dah tetapkan bulan-bulan ni sebelum Islam datang. Cuma pengisytiharan tahun hijrah ni bermula di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu kira-kira 13 tahun selepas Nabi berhijrah. Bila Nabi berhijrah pun masih tak guna tahun, tak ada lagi tahun, tak ada tahun hijrah.
Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun tak ada tahun hijrah lagi. Pakai bulan je. Bulan ni, bulan tu. Bila sebut, bila bulan, dia berdasarkan kepada Nabi. Kalau Nabi telah berhijrah, dia kata tahun kedua hijrah. Itu hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kalau masa zaman Nabi di Mekah, dia akan kata, misalnya pemulauan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dia berlaku pada tahun ke-7. Tahun ke-7 kerasulan. Maknanya 7 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Rasul. Bila Nabi dah berhijrah, dia pakai sistem hijrah pula. Tahun kedua hijrah, maknanya 2 tahun selepas Nabi berpindah ke Madinah. Perang Badar, tahun pertama Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Perang Uhud, tahun ketiga Nabi SAW hijrah. Perang Khandaq, tahun kelima. Jadi dia berdasarkan itu. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab berlaku satu isu tentang tarikh, kan, sebut tentang masa. Jadi surat itu tak bertahun. Tak bertahun. Jadi masalah. Bulan ikut bulan yang nama tu lah, memang dah hadir nama-nama tu, Muharram, Safar semua tu. Tapi tahun tak tahu bila. Betul juga ni masalah ni kan. Sebab Islam tak ada tahun dia. Yang ada Masihi je. Maka Sayyidina Umar pun dengan ulama-ulama bincang nak menetapkan tahun, dan akhirnya mereka memilih berdasarkan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan kelahiran Nabi. Kalau kelahiran Nabi itu yang Masihi itu, dakwaan orang yang tahun Masihi ini ialah berdasarkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu dakwaan mereka lah, betul tak betul wallahu alam. Tapi khilaf-khilaf oleh kalangan ulama, akhirnya mereka memutuskan bahawa kita tetapkan tahun ini berdasarkan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu namanya tahun hijrah. Jadi tahun ni dia lewat, kurang lebih dilewat dalam anggarannya kurang lebih 600 tahun lebih sikit, berbeza dengan tahun Masihi. Sebab itu kita tahun hijrah sekarang berapa? 1444. Okey. Kalau 2023 tolak 1444 apa? Ngira teman ni ngira lemah sikit kata gitu kan. Berapa? 4 dengan 2 kurang lebih dalam 700 lebih lah. Dekat 8 kan? Berapa ratus? 579. Maknanya kurang lebih 600 lah. 600 tahun beza antara hijrah dengan Masihi. Faham tu? Jadi Nabi SAW lahir mana tahun 500 lebih kalau tahun Masihi. Sebab bezanya beza 500, hampir 600 lah tahun. Tu dia. Faham tu kan? Jadi kita nampak kurang lebih lah Nabi Isa alaihissalam kurang lebih diutuskan 600 tahun atau 700 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Faham tu? Kita dah anggaran lah, bukan tepat, tapi kita nampak kita dah nampak dah. Kan? Alah macam ni lah, kadang-kadang kita tengok kawan kita tanya umur apa? Dia kata rahsia, tak boleh tahu. Kita tanya dia, masa kamu lahir tu dah merdeka belum? Dah. Tahu dah umur dia. Nampak berdasarkan peristiwa tu kita nampak anggaran umur dia kan. Begitulah. Tapi bukanlah nak suruh teka umur orang. Tapi maksudnya nak cerita tentang Nabi kita. Kita nampak Nabi kita Nabi Muhammad SAW dia lahir, ataupun Nabi Isa tadi kita nampak dia lahir diutuskan 600 tahun kurang lebih sebelum Nabi kita diutuskan. Macam mana kita tahu? Sebab tahun Masihi dia asas kepada kelahiran Nabi Isa. Tahun hijrah kita bukan kelahiran Nabi kita, tapi hijrah Nabi kan. Kurang lebih 600 tahun jaraknya. Okay. Baik, jadi balik pada tadi, Allah Ta'ala tetapkan 12 bulan dan tadi dah tentu tahun itu diisytiharkan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab 13 tahun selepas hijrah baru diisytiharkan kan berdasarkan peristiwa. Dan Allah Ta'ala menetapkan sebagaimana disebut dalam surah At-Taubah tadi, 4 daripadanya bulan yang disebut sebagai bulan haram. Itu dia. Bulan haram ni dia ada 3 bulan yang dekat. Faham? 3 bulan yang dekat dan 1 bulan tu dia berselang. Ni bulan Rejab ni dia berselang dengan sebelum Rejab apa? Jamadil Akhir. Selepas Rejab Syaban. Jadi dia di tengah-tengah di antara Jamadil Akhir dengan Syaban, maka itu adalah salah satu dari bulan Rejab. 3 lagi adalah berturut-turut. 3 lagi berturut-turut, iaitu
Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Maknanya senang sebutlah bahasa kita, bulan 11, bulan 12, bulan 1. 11, 12, 1 bulan haram, dan yang ini bulan yang ke-7. Sekarang bulan 7 kan? Kita kira bulan Islam, bulan 7 sekarang ni. Puasa bulan 9. Raya bulan 10. Tu dia. Haji bulan antara bulan 10, 11, 12 raya haji lah. Jadi nampak tu kan? Okey. Jadi 4 bulan ni Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bahawa 4 bulan ni dikira sebagai bulan haram. Jadi apa maksudnya bulan haram ni kan? Ini yang kita nak tengok. Bulan haram ni kalau kita tengok, ialah bulan yang dikaitkan dengan larangan yang begitu keras daripada Islam, melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Dan bulan haram ni lah bulan yang menggalakkan orang-orang Islam ni supaya melakukan kebaikan pada bulan ni. Betul? Mana itulah maksud bulan haram tu. Bukan haram tu kerana sebab-sebab kita kata sebab-sebab macam arak, haramnya arak, bukan macam itu. Tapi dia maksudnya bulan-bulan ini dia memiliki kelebihan dan kemuliaan. 3 bulan ni, 4 bulan ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita supaya kita pada bulan ini jadi orang baik. Senang sebutlah. Bulan ni jadi orang baik, kan? Sebab itu dalam hadis yang berkaitan dengan bulan haram ini, disebut tentang satu kabilah yang namanya Mudar. Disebut satu kabilah yang namanya Mudar. Dia kata wa rajaba Mudar, disebut. Dan bulan Rejab Mudar. Tu dia. Pelik pula. Tiba-tiba ada sangkut dengan Mudar pula. Kalau kita tengok, Mudar ini ialah satu kabilah yang ada di Mekah, kan? Dia memang dia istimewa sebab tiba-tiba ada pula kaitan dia dengan hadis ini. Tiba-tiba ada nama dia, Mudar. Mudar ni merujuk kepada kabilah di Mekah, yang mana kabilah ni sangat-sangat menjaga kemuliaan bulan-bulan haram. Dia jaga. Bila tiba bulan haramnya, mereka akan jaga pantang larang. Dia takkan buat benda-benda yang ditegah. Sebab itu sehingga kehebatan kabilah ni Nabi sebut dalam hadis. Dia sebut yang 3 bulan berturut-turut tu, dan dia kata 1 bulan tu yang dikepit oleh bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban, iaitu bulan, dia kata wa rajaba Mudar, dan juga bulan Rejab Mudar. Istilahnya diidafatkan, disandarkan kepada kabilah Mudar. Tu dia. Macam kita lah, Asam Jawa kan. Hebat benar, sampai orang Jawa dia Asam pun nama dia, kan? Asam Jawa kan. Mana orang Melayu tak tahu, Asam Jawa. Walaupun yang masak tu orang Melayu. Nak cerita hebatnya orang Jawa, sampai asam pun dia buat. Tu macam itulah diidafat, disandarkan. Faham tu? Jadi bulan Rejab ni nak menunjukkan kemuliaan kaum Mudar, sehingga disandarkan kepada warajaba Mudar. Sebab itu nama tu gitu. Kan, nama Mudar tu maksudnya ialah kabilah Bani Mudar. Tu dia jaga pantang larang lah. Tu dia, jaga sungguh. Kalau bulan lain tak jaga, tapi bulan tu dia dijaga sungguh lah. Ini disebutlah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Dan kita tengok bulan Rejab ni dia ada nama-nama lain. Memang banyak nama dia. Macam-macam nama je. Al-Asam, Al-Asab, Ra'im. Ada nama-nama lain. Nak menunjuk bahawa bulan ni dia agak istimewa jugalah kan. Istimewa tu dia. Baik. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok, kita nak fokus kepada apa yang patut ataupun apa yang boleh kita buat pada bulan ni, kan? Kalau kita tengok bulan haram, kita sebut secara umum bulan haram yang 4 ni, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. 4 bulan ni sebenarnya adalah bulan-bulan yang dituntut kita melakukan kebaikan. So kita buat kebaikan. Bila sebut kebaikan secara umum, apa-apa sahaja benda yang baik adalah
benda-benda yang suruh kita buat pada 4 bulan. Sekarang ni itulah dia. Apa benda yang baik yang merupakan amalan-amalan sunat? Sedekah, ya, bulan yang bagus. Kemudian nak melakukan ibadat solat-solat sunat, ya, bulan ni bulan yang baik. Nak puasa, ya, silakan, baik. Nak tahajud, silakan. Ini semua adalah amalan-amalan yang baik yang boleh kita lakukan sepanjang bulan-bulan haram. Sepanjang bulan-bulan haram ni, bukan hanya Rejab. Jangan lupa ingat 3 bulan yang sebelum ini, yang dah berlalu lah, bulan 11, 12 dan bulan 1. Faham? Itu bulan-bulan haram. Jadi maknanya semua amalan-amalan yang baik adalah dituntut untuk kita melakukan pada bulan-bulan haram ini. Sangat dituntutlah. Sehingga Imam Ibn Kathir rahimahumullah, Imam Ibn Kathir dia ada tafsir dia. Tafsir Ibn Kathir. Dia ni adalah anak murid kepada Ibn Taymiyah, dan dia sekitar tahun kurang lebih lah 650 ke atas zaman dia. Hijrah 650 hijrah. Dia punya tempoh dia hidup lah kurang lebih. Kita sekarang 1444 kan. Itu dia 650 hijrah. Jadi dia menyebut, dia kata maksud daripada galakan melakukan amalan dan meninggalkan kejahatan dalam bulan Rejab ni ialah orang yang melakukan mana amal-amal saleh pada bulan-bulan tersebut, ganjaran pahalanya akan berganda. Allah akan gandakan ganjaran pahala dia. Mana ganjaran pahala dia berganda berbanding dengan bulan-bulan lain. Ini fokus pada bulan, fokus pada bulan. Dan kita tidak pula mengatakan bahawa dia lebih tinggi daripada bulan Ramadan. Tidak. Bukan macam itu. Kita nak cerita bahawa bulan Rejab dan 3 bulan yang sebelumnya, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, adalah bulan-bulan yang digalakkan kita melakukan kebaikan dan ketaatan. Buatlah, dan pahalanya berganda kalau mengikut Imam Ibn Kathir. Dan 4 bulan ni juga dituntut kita supaya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala secara umum. Apa-apa sahaja perkara yang Allah larang, tinggalkan. Mungkin dia merupakan satu titik mula untuk meninggalkan maksiat, ataupun nak mengendurkan segala kejahatan, tinggalkan. Kalau sebelum ni kita buat macam-macam lah benda-benda yang sia-sia, tinggalkan. Ada buat benda-benda itu, tinggalkan. Dan orang-orang yang mengekalkan, meneruskan kejahatan pada bulan-bulan ini, kata Imam Ibn Kathir, balasan dosanya juga berganda. Nampak tu? Dia ganda sama je. Buat baik, ganjaran berganda. Buat jahat, ganjaran berganda, balasan berganda. Nampak tu? Itu yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Jadi bila kita tanya apa amalan yang kita nak buat pada bulan Rejab, itulah dia amalan-amalannya. Itulah dia amalan-amalan dia. Baik, kalau kita lihat di sini ada beberapa isu yang kita kena lihat, ada beberapa isu. Kalau kita lihat di sana ada beberapa hadis ataupun kita kata tanggapan-tanggapan tentang amalan-amalan khusus pada bulan Rejab. Kan bila masuk bulan Rejab, selalu kita dengar orang baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nak baca doa ni tak salah, tetapi doa ini doa yang baik, tetapi dia bukan bersumberkan hadis. Doa tak salah. Faham tu? Doa tak salah. Macam kita makan, kita baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa tu tak salah, bagus, kita minta keberkatan. Tapi doa tu bukan daripada hadis, dan doa tu bukan doa makan sebenarnya. Tapi tak salah baca. Jadi kita faham tu. Kan? Doa makan dia lain doa makan sebenarnya. Jadi maksud di sini dalam doa Rejab, siapa pun baca tak ada masalah. Kita minta kebaikan, apa salahnya? Mintalah. Kan? Silakan minta. Tetapi jangan kita katakan bahawa doa ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW pada bulan Rejab. Tak betul. Yang itu yang salah. Jadi dia ada 2 situasi tau. Melakukan perbuatan yang baik tidak salah. Tetapi bila mengatakan perbuatan yang baik itu datang daripada Nabi, sedangkan Nabi tak buat, itu satu kesalahan. Nampak tu? Faham tu kan? Jadi itu 2 situasi berbeza. Jadi kalau siapa-siapa pun nak baca doa Allahumma barik lana fi Rajab, silakan baca, tak ada masalah.
Tetapi orang-orang yang mendengar, orang yang ni, dia mesti tahu bahawa doa ini bukan doa yang maksur, bukan Nabi ajar. Orang mempertikaikan hadis ini. Jadi daripada situlah kita tengok bermacam-macam amalan-amalan yang berlaku yang dikaitkan dengan bulan Rejab. Pertamanya, bila tiba malam pertama bulan Rejab, apa disuruh buat? Doa banyak-banyak, lepas tu sembahyang tahajud semua kan. Lagi puasa, kemudian Jumaat pertama bulan Rejab kan, dia suruh amalan-amalan. Ini semua amalan yang baik. Amalan yang baik. Tahajud memang baik, puasa baik, malam Jumaat yang pertama, hari Jumaat yang pertama bulan Rejab baik, nak beramal, silakan. Tetapi macam kes tadi, jangan iktikadkan bahawa Nabi suruh macam itu. Jangan iktikadkan kena buat sebab apa? Sebab Nabi kata begini-begini. Tu dah salah dah tu. Salah. Kamu nak buat, silakan, tetapi jangan kamu kata Nabi buat. Sebab bila kita kata Nabi buat, kita mesti merujuk kepada hadis. Merujuk pada hadis. Ada tak hadis dia sahih ke tidak? Yang itu yang masalah tu. Faham tak ni saya cakap ni? Tu. Jadi macam itu. Silakan siapa yang nak puasa, silakan. Sebab kita tengok ada orang dia puasa 3 bulan berturut-turut. Ini ada orang buat. Okey, dia puasa bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, 3 bulan berturut-turut. Di sini ada perbincangan ulama tentang puasa ni. Ada ulama kata tak boleh. Terus dia kata tak boleh. Yang dia, kita kena tengok ulama ni, dia ada, oleh kerana dia bercakap tu mungkin dalam situasi orang yang sangat-sangat ta'assub, mungkin jawapannya macam itu. Kita dengan anak kita kan, anak kita tahu perangai anak kita ni, dia takut kena gertak kan. Kau keluar, kau terus balik, kau keluar, kau kunci pintu. Dia tak keluar. Kita tahu perangai anak kita. Sebab anak kita tahulah ni, dia mesti tak keluar punya. Tapi ada orang, dia tahu anak dia suruh keluar, dia keluar. Dia tak cakap macam tu kan. Jadi begitulah ulama' dia tengok mad'u dia, masyarakat dia tengok, ini dia tegas. Dia kata tak boleh puasa, haram. Sampai begitu dia kata, 3 bulan berturut-turut. Dia bercakap dalam konteks masyarakat dia kan. Jadi kita alhamdulillah hari ni dah terbuka dah. Kita boleh terima dan kita faham. Sebab itu ada ulama' kata nak melakukan puasa 3 bulan berturut-turut tidak menjadi satu kesalahan selagi tidak diiktikadkan bahawa itu perintah Nabi SAW. Silakan siapa nak puasa. Jangan puasa tak buka langsung dah. Puasalah. Tapi ingat, jangan kata Nabi suruh macam itu. Itu yang pantang tu. Sebab dia dianggap sebagai mendustakan Nabi SAW. Tak buat, tak ada masalah. Faham tu kan? Jadi jangan kata ustaz tadi kata tak boleh buat. Itu dah salah dah tu. Tak boleh. Bukan kata tak boleh buat. Kata buat tetapi jangan iktikadkan. Bila iktikadkan satu kesalahan. Tu dah. Jadi amalan-amalan ni baik. Silakan. Cuma jangan kita hentikan pada bulan Rejab sahaja. Hendaklah kita susuli dan kita tambah dengan pada waktu-waktu yang lain. Jadikan, mungkin kita nak jadikan Rejab ni sebagai satu titik permulaan. Lepas ni nak buat lagi, silakan, tak apa. Kan? Itu dia. Jadi kalaulah timbul lagi ni, kata ada tak amalan-amalan khas pada bulan Rejab? Sebenarnya tidak ada. Amalan-amalan khas, tak ada amalan khas. Cuma yang kita sebut tadi secara umum, pada bulan-bulan haram kita dituntut untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Buatlah apa-apa pun yang baik kan, mudah-mudahan Allah gandakan pahala. Tinggalkan segala dosa dan haram, mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan pahala kita juga, kerana berusaha untuk meninggalkan. Maknanya dia ada satu kekuatan tau, dia satu motivasi. Kita kadang-kadang kita duduk pada, contoh macam bulan Merdeka kan, semua semangat kemerdekaan tinggi. Kita pakai baju yang ada bendera lah, pakai tudung yang ada bendera. Kenapa kau ni? Kan bulan kemerdekaan ni. Jadi orang semangat tu dengan bulan tadi, orang semangat nak pakai, semua letak bendera kat kereta, letak bendera depan rumah. Ada orang buat lagi ke? Letak bendera depan rumah, semangat. Bukan maknanya merdeka tu mengubah kita, tak. Mudah-mudahan dia mengubah kan, maknanya nak tunjuk semangat kita. Begitu juga bila kita berada pada bulan haram, bukan makna bulan lain tak boleh buat baik, boleh. Tetapi kadang-kadang ada benda-benda, waktu-waktu yang Allah Ta'ala tetapkan seperti bulan haram itu, dia mengubah hidup kita daripada kita lalai kepada kita menjadi orang yang salih atau salihah.
istilah orang putih, orang Jawa kata turning point. Tu kan, titik nak mengubah. Kan, dia ada satu titik berubah. Kau ni kenapa lain, nampak kau makin bagus. Aku lah hari tu kan bulan Rejab. Tu ada satu saat yang mengubah kita daripada lalai kepada baik. Itulah dia. Mungkin begitu. Mungkin orang itu dia ahli maksiat. Tapi bila dia dengar cerita bulan Rejab ni, takutlah buat dosa ni, tak nak lah. Mungkin aku ingat kalau aku nak buat balik, aku buat lepas bulan Rejab besok lah. Dia kata gitu kan. Dia kata gitu. Tapi dengan sebab tarbiyah bulan Rejab, dia tinggal lalu, rupanya tak apa ya, kalau aku tak buat ni pun okey juga, tak ada mati pun okey je. Jadi dari situlah akhirnya mudah-mudahan hidayah Allah masuk dan mengubah dia menjadi orang yang meninggalkan segala dosa dan haram. Nampak tak? Jadi inilah kenapa Allah, ataupun kita kata hikmah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bulan-bulan haram itu. Dan kenapa kita digalakkan buat kebaikan itulah, supaya kita berubah jadi orang baik. Kenapa kita disuruh kita tinggalkan benda-benda tak elok? Sebab mudah-mudahan dia menjadi satu galakan. Kita tak naklah, tak suka benda-benda yang tak baik. Memang kita patutnya tak suka pun. Tapi bila berlawan dengan nafsu kita, Allah sebut dalam Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia memang disuruh kepada yang tak elok. Itu dia. Kalau kita tengok di sini, bagaimana hujah-hujah yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan bulan maknanya bulan, kelebihan bulan Rejab. Contoh misalnya dalam satu hadis yang didakwa sebagai hadis, dia kata waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan yang haram, iaitu 3 bulan mengikut turutan, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat ialah bulan Rejab Mudhar yang terletak di antara Jamadi Akhir dan juga Sya'ban. Ini hadis yang sahih mengikut Imam Bukhari. Maknanya hadis yang kita bacakan tadi, maknanya 4 bulan yang haram tadi. Baik. Kemudian kita tengok bagaimana di sana terdapat hadis-hadis yang menyebut tentang kita kata kepalsuan ataupun amalan-amalan yang tak betul. Misalnya dalam hadis dia kata, janganlah kamu lalai pada Jumaat yang pertama pada bulan Rejab. Kerana sesungguhnya terdapat padanya satu malam yang dinamakan oleh makat sebagai Ar-Raghib. Itu dia. Maknanya dalam hadis ni seolah-olah disebut bahawa bulan Rejab ni hari Jumaat, hari ni hari Khamis, besok. Jadi dia kata maknanya malam Jumaat, kata malam ni dia kata malaikat malam itu dinamakan sebagai Ar-Raghib. Ada malaikat di situ. Kan, malaikat yang namanya Ar-Raghib. Jadi maknanya mungkin kalau orang buat kebaikan pada malam ni, dia ada keistimewaan. Baik. Mengikut ulama yang buat kajian hadis ni, kata hadis ni hadis palsu, hadis dusta, kata. Bohong hadis ni. Maknanya tak ada berlaku benda-benda tu. Faham? Kenapa pula tiba bulan Rejab pula dia turun malaikat tu? Tak pernah dengar pula nama malaikat yang dipanggil sebagai Ar-Raghib, tak pernah pun. Kan? Ar-Raghaib. Tu dia. Nama malaikat tu. Tak pernah dengar pun. Mana datang cerita ni? Dan itulah kajian ulama menyebut bahawa hadis ini hadis palsu. Misal lagi, dia kata Nabi SAW bersabda, saya baca maksud dia, bahawasanya di dalam syurga ada sebuah sungai yang dipanggil Rejab. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa sehari sahaja dalam bulan Rejab, nescaya Allah memberinya minum dari sungai tersebut. Nampak tu? Maknanya bulan Rejab kita puasa sehari, maknanya masuk syurga tau. Sebab minum air dan syurga, takkan minum tu dekat tempat lain pula, mesti minum kat syurga. Puasa sehari bulan Rejab, masuk syurga. Tu pelik tu. Kalau kita belajar dalam hadis-hadis palsu, kita akan tengok bila ganjaran melebihi amalan, ini pelik ni sebenarnya. Pelik. Dia jadi pelik. Bila pelik, di sinilah ulama buat kajian, dia kata hadis ini batil mengikut Imam Az-Zahabi. Mana hadis ni hadis palsu. Jadi selama ni inilah yang berlegar dalam kita. Kan, yang orang kebut puasa tu. Jadi nak puasa, saya kata boleh, silakan, tapi jangan sandarkan hadis ini.
Oh, aku nak puasa 3 bulan, bulan Rejab 30, mana ya aku dah tentu masuk syurga dah. Kan? Sudah. Lepas tu boleh cerita kat orang pula. Aku puasa bulan Rejab, kau jangan main. Dah kan. Jadi isu pula dia. Nampak tu? Kan? Perangai tak apa-apa tapi puasa bulan Rejab, bukan marah puasa tu. Tapi dakwaan dia mengatakan dia masuk syurga tu, yang geram tu. Yang geram tu kan. Baik. Lagi Saya pun ramai juga orang hantar macam tu kan. Kadang-kadang WhatsApp ni susah tau. Susah. Dia susah tu maksudnya ialah kadang-kadang inilah kerja dakwah sebenarnya. Kerja nak mengubah manusia ni begitu sulit. Dia bukan boleh mengambil masa sekali, sekejap gitu. Ibu-ibu pun ada anak kan, ada anak. Itu anak kita. Ada kita cakap sekali tu berubah. Tak mahunya, kadang-kadang sampai ketua dah. Dulu ingat kau semayang tak semayang juga, dan kita bawa rotan baru dia semayang. Sampai dah besar, sampai dah kahwin pun kita ingatkan dia semayang. Kau semayang dah, bini dah kan, kadang dah berlaki dah, kita pun ingat kau semayang dah ke belum? Belum lagi. Apa kau ni, kau dah ada anak dah ni pun macam itu juga. Kita kerja dakwah ni berterusan. Jadi macam itulah bila orang hantar WhatsApp macam ni kan, kadang-kadang saya pun tak sikap, kalau saya sendiri sikap, saya tak tegur, saya diam je. Saya ni suka baca je, tengok Allah orang ni sibuk lagi benda ni kan. Kita pun serba salah tau kan. Sekali kita usik sikit, terus tak hantar kan, terus dia nguncup terus kan. Kan, jadi serba salah. Patutnya memang kena tegur kan. Tapi kadang-kadang kita duk fikir macam-macam, sampai akhirnya tak jadi nak tegur tu. Fikir kesan, sekarang terus dia ni tak jadi pula kan. Daripada masuk benda mengarut, bagus juga masuk benda macam ni, tapi dah ni tak betul pula kan. Kita pun Allah. Jadi akhirnya apa yang nak dibuat tak jadi apa, diam je. Diam terus, tak buat apa pun. Bagus juga kalau tanya ada orang hantar gini-gini, okey, boleh tak bagi tahu ni hadis mana? Kalau hadis tu, kalau boleh hadis tu nama imam yang menurut hadis tu dan bilangan nombor hadis tu. Nombor hadis. Kalau dia kata hadis riwayat Bukhari, kita kata bagi nombor dia. Dia hadis tu dia dalam kitab asal, dia ada nombor hadis tu. Faham? Jadi di situlah boleh ditentukan sahih atau tidak. Tapi kita pun tak ada kitab dia. Kan? Kita ada, cuma ada satu program namanya yang dibuat oleh USI. Ada program tu, dia untuk kita nak pasti hadis tu sahih atau tidak kan. Itu pun tak, saya pun tak perlu mahir lagi gunanya. Tu dia ada program lah. Jadi maknanya kita boleh minta macam itulah. Kemudian kita kata kalau lain kali kalau tak ada nombor hadis tu hapus lah. Jadi dia akan mengelirukan orang kan. Jadi kalau ada nombor tu tak apalah, kita boleh rujuk orang lain kalau kita tak dapat cari pun. Kalau tak nombor jangan, sebab nanti bahaya lah, takut salah kan, takut kita ni mendustakan Nabi SAW. Tu dia, kita ingatkan macam itu je kan. Tu dia. Kalau dan bila ada orang hantar benda yang ada macam tu, kita kata alhamdulillah, bagus macam ni, ada nombor hadis perawi dan nombor hadis dia. Jadi siapa-siapa yang ada ilmu boleh rujuklah, pergi rujuk ni untuk memastikan kesahihan hadis ni. Macam itu. Tapi kalau Al-Quran tak payah. Al-Quran tak susah. Hadis pun susah sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, misalnya dalam hadis yang lain, ni cerita hadis yang tak betul je ni. Iaitu dia kata, barang siapa yang berpuasa pada hari pertama bulan Rejab. Hari pertama, mana hari apa? 3 hari lepas hari Senin ni. Umpama berpuasa setahun. Barang siapa yang berpuasa 7 hari, ditutup baginya 7 pintu neraka. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Rejab 10 hari, diseru daripada penyeru dari langit bahawa mintalah, lalu diberikan apa yang diminta. Nampak tu. Jadi mula puasa sehari, lepas tu kelebihan 7 hari pula, kemudian kelebihan 10 hari. Nampak tu. Jadi kita, aku puasa sebulan lagi bagus. Sudah kan kita pegang gitu kan. Nak puasa tak salah, sebab puasa amalan sunat, memang ada hadis suruh puasa kan. Tetapi bila kita iktikadkan, kenapa kau puasa ni? Nak ke Jonil ni, kan disebutlah hadis begini. Yang itu yang salah. Faham? Itu yang salah. Nampak tu? Jadi inilah
yang kita kena hati-hatilah. Tu dia. Sebab itu saya sebut tadi tentang perbincangan orang yang puasa 3 bulan berturut-turut kan. 3 bulan berturut-turut. Ada yang mengatakan tak boleh. Tak boleh. Dan ada yang mengatakan boleh. Tu dia. Ada sampaikan ada di antara sahabat dia larang puasa pada bulan Rejab. Jangan puasa bulan Rejab. Sebenarnya larangan mereka tu bukan mengatakan haram, tetapi nak membetulkan masyarakat pada ketika itu begitu ta'assub dengan bulan Rejab. Ta'assub, dan mereka memahami bulan Rejab ni segala-galanya. Yang itu je marah tu. Haram, jangan puasa. Kan? Jadi sedangkan kita ni lebih terbuka dan kita faham, maka kita kata alhamdulillah, puasalah, tapi betulkan i'tiqad. Jangan i'tiqadkan Nabi suruh puasa bulan Rejab dengan kelebihan-kelebihan begini. Tak ada. Tapi puasa memang ada kelebihan. Hari-hari Isnin, hari Khamis, hari putih, ada kelebihan dia. Dan kita sebut tadi pada bulan-bulan haram, ada. Silakan puasa. Nak puasa 3 bulan, silakan. Sebab itu ada ulama mengatakan ada orang puasa tentang 3 bulan. Ada yang mengatakan boleh. Misalnya Syekh Wahbah, Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau ibu-ibu tengok Syekh Dr. Wahbah Zuhaili ni, kalau tak silap saya, dia macam dah meninggal kot. Ataupun kalau dia hidup lagi pun dia dah uzur lah. Dia ada kitab dia, Fiqh Perundangan Islam. Fiqh Perundangan Islam, dia ada kitab dan terjemah dalam bahasa Melayu lah. Ada. Jadi dia sebut, dia kata kalau orang yang nak puasa 3 bulan betul-betul, dia kata ini merupakan amalan orang-orang saleh yang terdahulu. Maknanya boleh lah. Dia kata boleh selagi tidak bercanggah, tidak bercanggah dengan syarak, dan selagi dia mampu melakukannya, silakanlah. Jangan sampai ada orang nak kejar benda tu sampai dia sakit. Aku nak puasa juga, kenapa nak kejar ni? Kamu dah sakit, udahlah. Kan? Lagi dia kata tak melanggar syarak dan tidak, mana orang tu mampu, silakan puasa. Tak puasa kan? Atau kadang-kadang betul juga orang dah ni tak ada apa nak buat dah. Makan pun tak lalu. Bukan nak makan banyak pun kan. 2 cuci colik dah makan. Jadi kita tak apalah. Kau nak puasa, puasalah. Kalau kau tak puasa pun macam puasa juga. Bagus kau puasa. Kan? Betul juga tu. Tapi dia kata apa? Dia kata dengan tidak beriktikad atau menganggap bahawa ia adalah sunnah. Dia bukan sunnah. Maksudnya dia bukan perbuatan Nabi SAW yang Nabi suruh. Pahala dapat. Tapi dia bukan sunnah Nabi. Kan? Maksudnya bukan amalan Nabi lah. Tu dia. Dapat pahala. Jadi di sini isunya ialah i'tiqad tu. Kalau i'tiqad kita betul, tak ada masalah kita buat apa pun. Faham? Tak ada masalah. Macam malam Jumaat, orang baca Yasin. Bacalah. Sebab Yasin adalah sebahagian daripada satu surah daripada surah-surah Al-Quran. Bacalah surah lain sama aja surah Yasinnya. Tapi bila kita kata malam Jumaat tu begini, yang itu yang, dan kita kata ni hadis Nabi, yang itu yang salah tu. Sedangkan hari Jumaat sendiri pun ada kelebihan dia. Okey. Jadi malam Jumaat kita baca Quran lah. Itu boleh, tak ada masalah. Jangan kita spesifikkan Yasin sahaja. Sebab ada hadis menyebut baca surah apa? Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Tak nak baca surah Al-Kahfi panjang mana, nak baca surah ni Juz' Amma, bacalah, tak ada masalah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Jadi sebenarnya isunya ialah bila kita i'tikadkan benda tu. Macam orang talqin kat kubur. Mana ada Nabi talqin kat kubur? Lalu ada orang yang sangat tegas kata, jangan talqin, siapa talqin ni bid'ah apa semua-semua. Okey, perbuatan macam ini kita kata memang Nabi SAW tak buat. Tapi bagi kita, kalau kita nak jadikan talqin itu medan ilmu, mengingatkan kita kepada kematian. Sebab Nabi suruh ziarah kubur kan, ziarah kubur, dan kelebihan kita pergi hantar jenazah sampai jenazah itu dikebumikan. Kemudian kita nak buat pengisian di situ. Kan satu benda yang baik sebenarnya. Tapi jangan kita kata Nabi suruh talqin. Tu dia. Dan orang yang kubur tu dengar dia cakap tu. Tak, bukan macam itu. Dia dah mati dah. Dia dah duduk di alam lain. Dia tak ada kena-mengena dengan kita lagi dari sudut nak cakap dengan dia. Kata tak bagus kita duduk situ. Tanya ni kau buat apa nanti sekarang ni macam mana? Soalan pertama dapat jawab tak? Kan tak ada, kita tak boleh komunikasi dengan dia dah. Faham? Tapi kalau kita jadikan medan kematian itu, maksud saya kat kubur, jadikan medan ilmu, Masya Allah, cukup bagus. Kan?
Kan orang duk pergi motivasi pergi dekat pusat-pusat rekreasi sana sini kan. Kenapa pergi situ? Alah, kat surau boleh buat, kat sekolah boleh buat, dekat dan dewan boleh buat. Tak, kita pergi sana sebab bila pergi sana tu dia suasana dia ada. Kita nak cari suasana tu kan. Suasana. Tu dia. Bila ada suasana tu dia lain sikit. Bila sampai tu dia menusuk dalam hati. Sekarang kita suasana kat kubur. Ni kita bawa hantar orang mati, orang tu kita kenal, kita duduk situ, kita bercerita tentang kematian. Tentulah orang yang hadir tu akan terkesan. Kan? Sebab sekarang ni dia berdiri depan kubur tu. Faham? Depan kubur. Jadi Allahu Akbar, terkesan. Kubur ni pula memang tempat yang ataupun kematian dia sendiri pun satu penasihat yang baik kan. Saya nak keluar sikit. Saya ada budak-budak saya. Dia datang dari sekolah sini, memang dia pandai mengaji. Bagus budak-budaknya. Dia mari dari tempat itu je. Kebanyakan saya sampai bila masuk tanya, kamu sekolah mana dulu? Dia sebut sekolah tu. Saya kata, oh kamu main sini. Saya tahu, memang kita tahu dia pandai mengaji. Kalau tempat lain belum tentu lagi. Tapi kalau tempat ni, dia pandai mengaji dan akhlaknya baik. Oh, punya sekolah tu depan pagar sekolah ada kubur. Mam, nak masuk sekolah tu memang lalu kubur tepi tu. Tahu kat mana? Tak tahu? Sekolah? Soal tak tahu sini. Nanti boleh pergi lepas ni. Dekat tempat kita je. Kau manja? Dah, kau manja pula. Dah, ni nak masuk pagar ni, pintu pagar. Masuk pintu pagar, kiri kanan ni kubur. Lalu kubur lu masuk pagar sekolah. Boleh pergi buat lawatan lepas ni. SK Sungai Durian. Tahu? Budak-budak dia baik kan? Sebab saya agak ni pasal kubur tadilah jadi baik. Jadi sebenarnya kesan daripada kubur tadi, dia memberi keinsafan, kebaikan. Budak pun takut. Nakal-nakal kau hantar, kamu tak payah rotan, pergi berdiri kat luar pagar. Takut dia kan. Bukan dia, mak dia pun takut. Kan tu. Jadi maksud dia kan nak cerita, kalau lah medan kematian tadi kita jadikan satu medan ilmu, kita ingatkan kepada diri kita, kepada yang hadir tu, kita baru hantar orang mati. Kemudian ini sebenarnya satu peringatan untuk kita. Sebab hari ni kita hantar orang, besok akan tiba giliran kita. Kita ingat cerita-cerita bab macam tu, akhirnya akan menusuklah hati orang tu kan. Maknanya kalau kita kata Nabi suruh buat macam tu, tak betul lah. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai satu medan ilmu untuk kebaikan, tak salah. Baik tak kita mengingatkan orang? Baik, salahnya. Nampak tu? Cuma janganlah kita sempitkan dengan teks yang tertentu tu. Yang masalahnya sempit, mesti baca teks ni. Ketahuilah kamu sebentar lagi dikatakan datang dua malaikat, maka janganlah kamu takut dan gentar. Itu tu pandai cakap. Yang baca talqin tu main kan. Jawablah dengan tenang. Bila ditanya siapa Tuhan kamu, jawablah Allah Tuhanmu. Gitu. Sedap cakap kan. Itulah. Itu saya kata, kalau kita jangan sempitkan. Kita buat macam medan ilmu. Jangan kita adakan satu tag yang khas untuk itu. Sebab kadang-kadang lain orang, lain menu dia sesuai. Kan? Dia lain menu dia. Orang Cina dia makan kuih bulan, kita bagi kuih bulan tak makan. Tak tahu kuih bulan ke. Selera dia lain. Jadi kita tengok macam mana orang hadir tu. Mungkin dia ni selera dia lain sikit. Kita ubah sikit. Kan? Jadi kena kreatif sikit. Kreatif. Maknanya niat kita ialah nak jadikan itu medan ilmu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kebaikan. Selagi kita guna. Jadi jangan kita etikatkan Nabi suruh talqin. Yang itu tak betul. Faham? Nak buatlah. Dan jangan sempitkan supaya dia jadi berfaedah untuk orang yang hadir. Bukan satu majlis yang tak ada apa-apa. Alah biasalah ya. Kan? Biar dia lain rasa balik daripada kubur tu dapat satu keinsafan. Allahu Akbar. Dengar Tuan-Naib pula apa? Yang baca talqin tadi, insaf betul dia sebut ni, hari ni lain sebut ni. Kan? Jadi bagus tu sebenarnya. Kan? Ilmu. Jadi hari ni selalu belajar kat dalam masjid, hari ni belajar kat kubur pula. Kan bagus tu. Jadi macam itulah maksud saya tu. Maknanya kalau selagi tidak bercanggah dengan Islam, silakan. Baik, sekarang penutup sikit lagi. Apa amalan kita nak buat pada bulan Rejab? Ini berdasarkan yang disebut dalam fatwa. Banyak saya ambil ni dari fatwa wilayah persekutuan. Bukan pendapat saya. Saya baca tu, saya ambil sebab saya pun tak sempat apa kan.
Yang pertama sekali dia suruh kita puasa pada bulan Rajab. Puasalah. Tanpa kita i'tiqadkan. Puasa. Kenapa puasa? Sebab kita nak pahala lebih. Pahala lebih. Bulan puasa, puasa pada amalan baik pada bulan Rajab, pahalanya berganda. Kan? Dia tak sebut ganda banyak mana, tapi sebut berganda. Lagi apa lagi? Dia suruh kita banyakkan sedekah. Bulan haram, sedekah. Kan? Carilah ruang-ruang untuk bersedekah. Online ke, tak online ke, sedekahlah. Yang lagi dia suruh kita membaca Al-Quran. Macam biasa. Baca Al-Quran. Jadi, selama ni kalau mungkin dah lama tertinggal atau meninggalkan Al-Quran, ambil balik Quran, pegang, baca. Kan? Sebenarnya Quran ni, Allah, saya nak sebut pun susah. Saya sebut, di sana pun saya sebut. Ada seorang imam Masjidil Haram disebut. Dia ni memang qari lah. Dia baca. Dia kata, cuba kita baca Quran, satu hari, satu muka kita baca. Kemudian kita akan dapat, hari itu kita akan dapat merasai kelazatan rahmat pada hari itu. Pagi kita baca, okay, lepas tu kita buat urusan, kita baca. Kita rasa hari itu kan macam ada kelainan. Ada kelainan dia. Okay, besok atau lusa kita tambah lagi 2 muka surat. Kita akan rasa lain hari itu. Dia berubah. Kalau hari itu kita boleh baca 10 muka surat, hari itu kita akan dapat merasai rahmat daripada Al-Quran itu. Nampak tu? Cuba buat. Terus baca banyaklah. Bacalah 2 muka, 5 muka dulu. Baca satu hari, baca. Kita tengok. Kita lalui sehari dan seminggu tu tengok. Kita akan rasa lain dengan sebelumnya. Yang sebelumnya kita tahu macam mana watak kita. Mungkin kita ni emosi sangat, cepat baran, cepat marah, ngamuk semua. Mungkin lepas tu dia akan berubah dengan sebab Quran tu ni. Baik tu baca Quran. Tu dia. Baik, jadi antara amalannya baca Quran. Lagi banyakkan berzikir dan juga banyak melakukan solat-solat sunat. Jadi benda tu biasa je. Apa amalan khusus tak ada, itulah dia amalan dia. Mana benda-benda yang diingatkan, ini disebut ni dalam fatwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Faham? Itulah dia amalan-amalan dia yang disuruh kita buat pada bulan Rajab. Tu dia. Kan? Faham tu? Jadi tak ada apalah bukan tak, amalan tu sendiri memang istimewa lah, tapi khusus tak ada. Faham? Kalau ada orang mengatakan khusus itu, minta dia datangkan dalil. Sedangkan yang saya rujuk ni ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kenapa tak rujuk yang Perak? Yang Perak tak ada. Dan online tak ada. Faham? Yang ada wilayah ni memang dia advance cepat dah kan. Okey. Jadi ada beberapa minit lagi, saya hari ni pula ada hal sikit kan. Jadi minta kalau ibu-ibu ada nak kemukakan pertanyaan, silakan kalau ada. Saya buka untuk soalan. Ini lebih dekat lah, kalau kita tanya lebih dekat lah sebenarnya. Itulah tu orang yang nyebut-nyebut tu kan. Kadang-kadang itu tak apa lagi. Kami pun macam kami ada grup sekolah tau. Saya ni sekolah agama kan, jadi kawan-kawan ramai jadi ustaz dah, apa semua jadi pensyarah apa semua kan. Dalam grup itu pada masuk juga. Lagi pening kata, Allahu Akbar, macam manalah komen ni kata mengaji tapi keluarkan benda-benda macam ni. Dalam grup kita pula tu, grup yang semua dalam tu semua mengaji, sekolah agama semua kan. Kata pening. Itu pak saudara tak apa lagi kan. Saya ni lagi pening. Kita nak cakap kan lah, macam manalah korang mengaji kita gitu kan. Tu dia. Mungkinlah manusia ni dia ada masa dia silap, tak masalah lah. Kita silap ni memang tabiat manusia lah, tapi patutnya kita kena prihatin lah, kena kaji. Tak boleh semenang-menangnya lah. Agama ni bukan datang dengan akal, dia datang dengan dalil kan. Jadi kalau ada orang sebut, kita minta dalil kan. Kalau tak ada dalil, bukan makna tak boleh buat. Itu kena faham. Kalau tak ada dalil, kalau dia merupakan amalan baik, buatlah, tetapi jangan iktikadkan bahawa Nabi suruh buat macam itu kan. Ni sedekah online kan, sekarang pakai tekan. Mana ada zaman Nabi tekan macam tu? Tak sah sedekah kamu. Memanglah. Kalau fikir, tapi sedekah amalan baik kan. Jangan kita iktikad kena sedekah online sebab Nabi pun sedekah online juga. Tak betul kan. Nabi suruh sedekah, tapi itu teknikal, macam mana kamu nak bersedekah kan.
Ya. Masa itu, oh dia mesti pagi lah. Okey. Jadi kalau sampai zuhur tak boleh lah. Itu nama sedekah zuhur pula. Oh, waktu zuhur pun subuh juga namanya. Yalah, mana kalau waktu zuhur tak boleh sedekah dah lah. Sebenarnya kita kena tahu punca di mana cerita sedekah subuh ni kan. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut tentang tidak terbit matahari melainkan padanya ada 2 malaikat bersama dengan matahari terbit. Dan malaikat tu doa, dia kata bila pada hari itu ada orang bersedekah, lalu malaikat tu kata Allahumma ati kulli munfikin khalafa. Ya Allah, gantikan orang yang menafkahkan ni dengan yang lebih baik daripada itu. Kemudian kalau pada hari itu ada orang yang kedekut, lalu malaikat dia kata wa'ti mumsikin talafa, dan juga kau tahan orang yang kedekut pada hari ini, kau tahan. Jadi saya beranggapan bahawa daripada situlah yang terbit cerita sedekah subuh tu. Kan? Tu dia. Jadi sebenarnya tak ada tentang satu nas yang menyebut mesti waktu subuh, tak ada. Cuma kelebihan waktu subuh ni, waktu subuh dan waktu asar ni ialah waktu rutin malaikat dia tukar shift. Itu je. Faham? Kenapa tak ada sedekah asar pula kan? Kalau dia nak mengejar catatan tu, mungkin dia nak kejar apa, saya pun tak faham dia nak kejar apa. Sebab dia malaikat tu tukar shift kan. Okey, malaikat yang subuh ni dia nak naik kan. Jadi kita sedekah, okey malaikat tu catat, dia bawa naik gitu. Kemudian yang asar kan dia turun yang ni naik juga kan. Sama juga. Dia tukar shift. Jadi apa sebenarnya orang tu nak kejar? Faham? Jadi istilah sedekah subuh tu saya pun tak tahu di mana datang. Walaupun kita pun suka juga melakukan sedekah pada waktu subuh, tapi tak adalah kita kata sedekah, kita etikatkan sedekah subuh tu mesti waktu subuh saja. Mungkin juga ada benda-benda lain yang dilihat, iaitu permulaan hari lah. Kita kadang-kadang permulaan hari ni kita nak mula dengan satu benda yang positif, yang baik kan. Jadi antara benda yang baik sedekah. Bila kita sedekah tu hari tu mungkin lain sikit aura kita, mood kita kan. Sebab itu nak pesan kat ibu-ibu, pagi-pagi jangan beletih. Pagi-pagi jangan beletih kan. Nak beletih belah petang sikit. Pagi simpan dulu letih tu, tahan dulu. Sebab pagi ni kalau yang ada suami, minta maaf kan suami dia nak kerja tau. Jadi bila nak kerja, dia nak mood dia nak ambil mood tu kerja tu. Memang sebenarnya dalam Islam dia, kau tak ada kira mood tak mood, kau kena buat juga. Tapi ialah manusia kan. Nanti kan anak kita pula, kenapa tak sampai subuh, tak ada mood, kita kata tak boleh pakai mood kan. Cuma nak cerita ni dari sudut kehidupan lah, dalam urusan kerja sebagainya. Jadi kalau kita pagi-pagi kita beletih, jadi suami kita dah mulalah dia dah besar kabut dah kan. Tenang kan, pagi-pagi bagi dia tu dulu, belah tengah hari kan, petang kan, baru kita mula khutbah kat dia. Apalah, simpan belah petang. Jadi mungkin orang sedekah subuh ni dia nak memulakan hari awal pagi dia dengan benda baik kan, satu benda yang positif. Kita begitu mula satu benda yang baik, mudah-mudahan selepas itu dia akan berterutan yang baik. Tapi kalau awal pagi tu kita dah mula dengan satu benda yang tak baik kan, ataupun yalah, bakhil tu tak baik lah, maka mungkin yang selepas-lepas tu pun akan dia akan tersangkut-sangkut jugalah. Itulah saya ingat. Tapi waktu itu sebenarnya tidak terhad kan, waktu subuh ke apa. Sebab Wallahualam, saya pun tak tahu di mana saya tak tahu, mungkin ada kot kan nas-nas yang berkaitan dengan sedekah waktu subuh ni. Wallahualam. Ada lagi? Tak ada dah Jadi kalau tak ada, alhamdulillah, saya mohon ampun dan maaf kerana kita kata mungkin dalam keadaan yang tergesa-gesa, kelam kabut kan. Kebetulan pula Allah Ta'ala baik waktu-waktu gini kita pula ada hal pula kan. Jadi terganggu sikit lah, nampak tak berapa selesa. Mohon ampun dan maaf. Dan dalam keadaan ini mungkin tak menepati apa yang ibu-ibu expect kan. Lain pula ustaz disebut, orang cerita pasal bola recap gini-gini, dia lain pula cerita. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Tak apalah, kalau ibu-ibu tak bersetuju tak ada masalah. Cuma rujuk kat orang lain sama. Rujuk kat orang lain.
Jangan bergantung pada satu je. Saya pun suka kalau kongsikan, tanya orang ni, tapi jangan laga-lagakan. Tanya dan kita tengok, tanya 2-3 orang kan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita, Allah beri kepahaman, dan kita boleh beramal dengan ilmu tersebut. Jadi saya mohon ampun dan maaf, cukup situ. Mudah Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma